Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada podcast kami. Hari ini, topik yang akan kami bincangkan merupakan topik yang agak sensitif. Namun, topik ini perlu dititik beratkan, terutamanya kepada anak muda di Malaysia. Jadi, topik yang saya akan sebutkan ialah pornografi. Kita akan melihat perspektif masyarakat dalam Malaysia dan juga pandangan dalam Islam. Jadi, bersama saya tiga orang yang hebat, iaitu Cik Anas, Cik Izzat dan juga Cik Afif. Okay. Cik Anas, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada host Jeremy kerana menjemput saya. Dan saya amat berbesar hati untuk kita sama-sama merungkaikan apa itu pornografi dan juga selanjutnya daripada sudut agama, insyaAllah. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kerana host invite saya sangat jauh datang. Saya sangat berminat dengan tajuk ni sebab daripada sudut psikologi dia boleh membantu masyarakat Malaysia untuk tangani masalah ni. Cik Afif, apa khabar? Alhamdulillah, selesai. Untuk topik hari ini, saya rasa kita memang perlu membuka lebih luas lagi sebab kalau kita tengok remaja zaman sekarang, dia memang buat tak kisah pasal pornografi. Okey, baiklah. Untuk segmen yang pertama, kita akan melihat tentang pengenalan apa itu pornografi. Dan kita juga akan merungkai mengapa masalah ini merupakan satu masalah yang sangat besar di Malaysia, terutamanya di kalangan anak muda. Jadi, mari kita teruskan dengan sahabat kita, Izzat Najat. Okey, pornografi sebenarnya video ataupun filem-filem dewasa yang kita sebenarnya boleh akses, tapi boleh akses di berbagai tempat sebab internet di ujung jari kan. Jadi dekat Malaysia ni basically memang ada undang-undang kan tentang benda-benda tu, tapi rakyat muda di Malaysia ni dia pandai untuk menggunakan teknologi untuk akses benda-benda tu seperti menggunakan VPN dan sebagainya. Jadi dia boleh bypass kita punya Malaysia punya security ke negara lain untuk akses benda-benda macam tu lah dari sudut teknologi. Di Islam, banyak. Okay, dari sudut Islam, seperti yang kita sedia maklum betul lah. Kita ni, tubuh badan kita ni adalah satu kita panggil amanah daripada Allah SWT. Jadi kita seharusnya sebagai umat Islam khususnya ataupun rakyat Malaysia, kita bukan sepatutnya menjaga dari sudut pandangan dan juga dari sudut kita boleh kata dia pornografi, betul tak? Kita selalu berkaitan dengan kemaluan. Jadi dalam Islam juga menegaskan kepada umatnya untuk menjaga kemaluan. Jadi di sini saya nak berkongsilah satu ayat Al-Quran yang mana dalam Al-Quran telah menggariskan mengenai konsep menjaga pandangan atau kemaluan. Daripada dalam surah An-Nur ayat ke-30 dan 31 yang berbunyi, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Maksud dekat situ, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dari situ ni kita kata pornografi itulah, dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi maknanya kata kat sini, Al-Quran ataupun Islam telah pun menggariskan kepada umatnya untuk kita sama-sama jaga pandangan dan juga kemaluan. Saya setuju dengan pandangan awak tentang menundukkan pandangan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, ramai manusia atau remaja yang ambil sambil lewa benda pasal menundukkan pandangan. Okey, contohnya kalau kita tengok dalam media sosial seperti Instagram, Facebook dan lebih ketara kalau kita tengok dalam TikTok, ramai orang yang membuat konten untuk menarik perhatian. Dalam konten tu mereka menggunakan pakaian yang tidak menutup dan mencolok mata orang kata. So benda tu macam tak bagus untuk ditontonkan umum. Bagi saya itu lah. Saya setuju lah dengan poin-poin yang diberikan oleh sahabat kita. Tapi menjadi persoalan
dalam fikiran saya lah, di sekolah kita telah belajar nilai-nilai murni. Dari sudut agama juga kita telah diajar tentang dosa-dosa besar supaya kita jangan melakukan kemaksiatan semua ni. Dan juga di media sosial juga dah ada juga ceramah-ceramah, kata-kata motivasi, kesan-kesan buruk akibat menonton pornografi ni. Jadi saya tanya, mengapa masih ramai lagi yang ketagih menonton video luncang ni? Dia sebab ramai yang menonton video macam ni, macam aku cakap lah, benda tu biasa kan, yang boleh dianggap biasa di kalangan remaja. Sebab kita remaja, bila kita dah start tengok pornografi, mula-mula otak akan cakap nak try. Tapi apabila dah lama, kita akan macam perlu benda tu dalam harian kita sebagai rutin. Jadi apabila kita tak buat benda tu, kita akan rasa satu hari kita ni tak komplit. Jadi macam tu lah. Saya pun agak muskil lah, macam mana benda di sini boleh masuk kat anak-anak muda kita. Jadi itu saja saya mahu tambah. Mungkin saya nak bercerah sikit boleh? Jadi saya rasa dari sudut agama ni, kalau kita tengok sebenarnya agama ni adalah panduan hidup kita, betul lah. Jadi kalau kita tengok masyarakat sekarang ni, belajar agama ni macam contoh ada kat sekolah lah kita ambil, belajar agama ni sekadar untuk habis exam. Dia bukan belajar agama ni untuk panduan hidup dia. Bukan untuk menghayati ya. Bukan untuk menghayati, betul lah ya. Bukan untuk menghayati. Jadi dia macam belajar habis kat exam, habis kat kelas macam tu je. Jadi kat kehidupan harian, kosong. Benda tu betul juga sebenarnya, sebab kalau pandangan saya ni kan, saya tengok ramai pelajar lepasan sekolah agama, dia macam dah lost dia punya ahli tuju, sebab dia dah terikut-ikut dengan dunia luar. Culture shock lah. Culture shock. Sebab macam kat dalam sekolah, dia ada jadual dia, dari pagi kena buat apa sampai malam. Bila dia keluar, dia rasa dia bebas, dia boleh buat apa saja. Saya sebenarnya kesian berat. Contoh anak ni baik, tapi sebab tersalah pilih kawan. Mungkin sebab permulaan dia menonton video pornografi ni bukan sebab atas keinginan dia, tapi mungkin atas ajakan kawan, desakan kawan. Kiranya macam saya kata tadi, culture shock. Jadi saya rasa kesian lah, walaupun didikan agama yang dibagi oleh ibu bapa, sekolah sebenarnya sudah mencukupi. Tapi mungkin inilah ujian untuk anak-anak muda. Jadi saya berdoa lah, berharapkan agar anak-anak muda ni, semua anak-anak muda kat Malaysia ni terhindar lah daripada perkara-perkara yang teruk macam ni. Okay guys, tadi kita dah dengar tentang pengenalan apa itu pornografi. Jadi kali ini kita akan masuk tentang isi-isi tentang isu yang kita akan kupas pada hari ini, iaitu kesan terhadap individu dan masyarakat. Jadi kita dengar dulu daripada kawan kita. Okay, untuk kesan kan, bagi saya, kalau orang yang ketagih tengok pornografi ni, kalau contoh kita tengok dalam Twitter kan, ramai pengadu. Dia mengadu tentang pasangan masing-masing yang dah berkahwin. Ada yang kata pasangan dia mengabaikan pasangan tu sendiri untuk melayan video porno tu. Dia lebih memilih untuk memuaskan diri dengan melayan video daripada bersama dengan pasangan tersebut. Betul tu. Apabila kita layan pornografi, sebenarnya dia mengubah cara kita berfikir. Contohnya, seseorang tengok pasangan suami isteri yang bahagia, kahwin bahagia kan, and then dia akan berfikir dalam otak, dia akan berfikir benda-benda yang mengarut, benda-benda yang dia tengok pornografi tu lah. So dia akan berfikir sampai otak dia dah tak betul, dia tak boleh nak fikir dengan waras. Ada lagi teruk, dia punya alat sunat lelaki ni tak berfungsi dengan sepatutnya tau. Jadi dari segi agama, ada ke macam kita tengok benda tu, otak kita tak boleh terima. Jadi dalam segmen kali ni, kesan pornografi ni, daripada sudut agama, kita boleh tengok kesan pornografi ni. Pornografi ni adalah, kita boleh kata sebagai satu titik tolak kepada kes-kes penzinaan.
Jadi kita tahu betul kes penghinaan sekarang dalam Malaysia terlalu banyak. Jadi kesan daripada pornografi ni juga adalah kesan daripada perzinaan itu. Jadi dalam surah Al-Isra kita boleh lihat ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Jadi ayat menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Jadi kat sini Allah tak sebut jangan kamu melakukan zina, tapi Allah sebut jangan kamu menghampiri zina. Kerana salah satu contoh menghampiri zina ni lah tadi pornografi. Jadi kesan dia sangatlah teruk. Jadi kita boleh lihat dalam tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahawa kesan dia adalah keturunan yang porak-poranda. Jadi kita boleh tengok kesan daripada pornografi, zina ni semua, kita tengok cara masyarakat ni. Itulah yang bagi saya agak menyedihkan lah. Sebab kalau kita baca akhbar-akhbar kan, tentang haruan makan anak, ahli keluarga sendiri sanggup membuat perkara yang kotor, keji macam ni, itu mesti akibat daripada menonton pornografi kan. Yang sepatutnya dah ada isteri tapi pergi ke anak. Jadi benda tu bagi saya memang tak patut lah. Jadi saya rasa memang pornografi ni bukan efek dekat kita je, tapi dekat orang-orang sekeliling kita. Kalau benda tu berlaku dekat kita je, itu antara urusan kita dengan Allah lah. Tapi masalahnya sekarang ni anak-anak kena, masyarakat kita akan kucak-kacik lah. Tak tenang lah. Tak tenang kalau kan. Kalau berlakunya perzinaan antara anak beranak, anak yang dilahirkan tu mungkin akan mengalami anak susah, kecacatan dan sebagainya. Jadi kita akan kesian lah dekat anak-anak yang lahir itu. Ada juga kes buang bayi, kesian. Macam saya tengok baru dekat TikTok yang pasangan dua dekat warung, dia jumpa dalam kotak tu jumpa bayi. Menangis pakcik tu. Lihat bayi tu lah, kesian lah. Pada pandangan saya, zaman sekarang ni kita kadang boleh tengok budak-budak pun dah pandai untuk akses video porn ni. So boleh kata macam ibu bapa ni perlu awasi anak-anak dari kecil lagi. Sebab kita boleh bayangkan kalau bangsa muda yang dari kecil lagi, dia punya ketagihan tu dah teruk dan menyebabkan kerosakan alat kelamin. Apabila dah besar nanti, dia akan melibatkan pasangan mereka. Sebab kalau mereka mandul apa semua, mereka akan mengurangkan generasi yang akan datang. Betul. Yang saya kecewa ni, contoh kalau kita lihat dekat media sosial, kita lihat kat comment section dekat contoh video tu, kontennya menunjukkan situasi keluarga bahagia, keluarga bercuti. Tapi pasti ada sedih-sedih sedikit dekat komen tu, cerita tentang bahagian tubuh wanita tu, Benda dia macam ataupun dia bagi komen double meaning. Lepas tu komen tu dibalas dengan gelak tawa. Jadi benda tu bersambung-sambung tau. Jadi dia macam nampak ni dah macam budaya kat negara kita. Saya rasa benda ni memang tak normal sebenarnya. Lagi satu, ramai je influencer kan, dia dah kata dah hentikan macam ni, kita jangan galakkan benda-benda double meaning ni. Macam kita boleh tengok dekat rancangan-rancangan hiburan, rancangan-rancangan lawak. Berapa banyak orang pelawak-pelawak ni dia buat lawak-lawak double meaning. Kita anggap seperti biasa je. Kalau saya tak pastilah ada ke golongan yang dah biasa dengan benda macam ni, tapi bagi saya benda ni tak normal, menggelikan. Memang teruk lah. Sebab kita menceritakan tentang benda-benda yang berdosa. Benda-benda ialah yang aib semua kan, tentang manusia. Jadi itulah, saya mengharapkan lah masyarakat ni terlihat lah, supaya kita tak jadi masyarakat yang dibelenggu oleh pornografi dengan otak yang kotor, hati yang kotor. Bukan sebab apa, kalau hati kotor, tak kotor ni, takut amalan tak diterima. Belajar pun susah nak dapat. Jadi kecemerlangan tu, kalau kita nak gapai dia lambat lah. Kesan dia kepada keseluruhan. Keseluruhan. Ibarat kalau kita ketua keluarga, tapi kita ketua keluarga yang otaknya kotor, hatinya dah gelap. Itulah. Dan itu mungkinlah kita boleh kata tadi saya awal-awal tadi saya kata
agama Islam ni kita ada sebagai panduan, mungkin disebabkan hati kita kotor kan, pandangan kita kotor semua, so kita terhalang lah daripada mengkata cahaya Islam tu masuk pada dalam kehidupan kita. Okay guys, tadi pengenalan pun kita dah masuk. Kesan-kesan dekat individu masyarakat pun kita dah masuk juga. Jadi kalau kesan dah ada, pasti kita akan cari cara mencegahnya. Jadi kita akan teruskan dengan Nas dan kita nak cegah. Jadi langkah pencegahan langkah pencegahan kita gariskan 3 perkara utama, iaitu yang pertama takwa, dan yang kedua adalah taubat, yang ketiga adalah solat. Takwa makna kata takwa ni adalah kita melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Takwa juga adalah dalam Islam bermaksud berhati-hati dalam setiap tindakan. Makna kata kita dalam setiap tindakan kita sentiasa ingat bahawa Allah itu Maha melihat. Dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita dengar itu salah jemaah. Makna kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Makna kata kita sentiasa berhati-hati dalam tindakan dan kita merasakan bahawa Allah itu melihat kita. Kita pergi yang kedua adalah taubat. Taubat ni makna kata, ya betul pornografi adalah satu dosa, tetapi dalam Islam kita tak menggariskan makna kata habis. Bila orang tu buat pornografi, habislah hidup dia, bukan. Dalam Islam kita kata masih ada lagi kesempatan untuk seseorang itu bila melakukan dosa, dia kembali kepada Islam. Ini dengan kata taubat, menyesal dengan perbuatannya, melakukan salat taubat ataupun dan berazam untuk tidak melakukan taubat. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan benda tu lagi. dan tidak melakukan perkara dosa itulah. Dan yang ketiga adalah solat. Solat ni seperti yang kita tahu adalah tiang agama. Dan dalam Al-Quran juga menyebut bahawa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan munkar. Maknanya bila kita solat dengan khusyuk, bila kita menepati masa, kita awal waktu, insya-Allah dengan solat ini kita akan mencegah kita daripada perbuatan dosa, ataupun dalam segmen kita kali ini adalah pornografi itu sendiri. So, saya setuju lah pandangan awak. Jadi daripada sudut psikologi juga, pornografi ni memang mengubah cara kita berfikir. Apa yang saya cakap dari sebelum lepas, dia memang totally berubah. Jadi cara untuk tangani dari sudut psikologi, kita sebenarnya boleh meminta sokongan daripada orang-orang yang terdekat lah. Contohnya family kita, daripada kita kan. Jadi dengan kita boleh, contohnya kita boleh lepak sama-sama, menghabiskan masa dengan mereka. Kalau kita ikutkan, sebenarnya sokongan ni kita tak perlu hanya fokus dekat orang yang dah terjebak dengan ketagihan, tapi kita kena ajar dari awal, dari kecil. Sebab pendidikan ni penting sebenarnya. Kalau kita cuma bagi tahu anak kita cakap jangan tengok porno, dia akan rasa macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. So dia akan cuba tengok benda tu, tapi dia tak tahu sebaliknya apa akan jadi masa depan bila dia dah ketagih. Jadi saya rasa macam pencegahan ni pun kita boleh start dari kempen-kempen. Dan semestinya kempen macam mereka orang buat dekat TikTok, kempen fizikal pun saya rasa perlu. Macam di sekolah kita dah dipasarkan tentang ni bahaya dadah. Setiap tahun ataupun setiap penggal dalam sekolah tu pasti akan ada kempen haji dadah. ADK datang, ceramah datang, dia tunjuk hukuman apa semua. Jadi pelajar-pelajar pun jadi takut, jadi nak menjauhkan diri daripada dadah kan. Jadi saya rasa dengan metod yang sama, kita boleh juga buat kempen-kempen fizikal. Kita buat booth, kita bagi orang profesional dalam tiga ni untuk bagi talk, untuk cakap depan-depan. Mungkin kalau kita cakap depan-depan, terbuka hati orang untuk terima. Macam untuk kempen online pula kan, kita ada banyak. Kita ada Dr. Sehan, Dr. Wan Cheng, dia dah cerita apa jadi kalau kita tengok pornografi pada otak, pada alas kulit, atau pada kita punya emosi. Jadi
benda-benda macam ni bagi saya perlu teruskan dan perlu boost up. Jadinya kita tingkatkan lagi punya kelajuan kita punya ni dan apa ni orang-orang yang membuat kempen ni perlu tingkatkan lagi intensity dia. Jadinya input-input pun banyak. Contoh kalau kita anak-anak muda yang macam anak-anak muda yang scroll TikTok semua kan. Jadi kalau orang ni masih selalu spam pasal benda-benda sini. Jadi dalam sehari tu mungkin dia 5 kali, esok dia lihat 10 kali. Pasti saya pastilah kalau dalam seminggu tu dia dah tengok benda yang sama je, iaitu benda yang mencegah daripada tengok pornografi ni, saya rasa akan terdetik juga untuk berubah. Sebenarnya kita pun dah dengar banyak tentang pornografi ni, kesan-kesan, cara pencegahan semua. Jadi pastinya gejala ni pastilah kita nak cegah kan. Jadi sedikit harapan daripada kita punya rakan-rakan podcast. Jadi harapan saya kita semua, terutamanya kita sebagai masyarakat Malaysia ni berganding bahu dan saya untuk menekankanlah untuk agensi-agensi yang berkaitan dengan agama Islam, mungkin Jabatan Kemajuan Agama Islam dan KIP ataupun Persatuan Persatuan Guru-Guru Agama mengambil tindakan dan juga mengambil inisiatif untuk kita sama-sama mencegah daripada kita semua ni terlibat dengan kes-kes pornografi. Dan benda ni sebenarnya harapan saya dia boleh dicegah dengan syarat kita semua berganding bahu dan juga sentiasa berkongsi idea seperti mana kita buat sekarang untuk kita sentiasa up to date dengan teknologi-teknologi semasa. Dan juga saya ingin tekankan kepada yang pernah terlibat dengan kes-kes pornografi ini, sesungguhnya pintu taubat masih lagi terbuka. Dan saya juga ingin menyebutkan last dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila salih wa amala amilan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang mana dalam ayat ini menunjukkan bahawa pengampunan Allah itu bukanlah sahaja mengampunkan dosa, tapi Allah juga akan menggantikan keburukan yang kita buat itu dengan kebaikan. Jadi insya-Allah kepada yang pernah terlibat, jangan risau, sentiasalah bertaubat. InsyaAllah pintu taubat masih lagi terbuka dan insyaAllah Allah akan menggantikan perbuatan dosa kita itu dengan kebaikan, insyaAllah. Saya berharap, saya tak tahu tapi saya berharap remaja-remaja kat luar sana tu kamu semua tahu kan, kat rumah tahu, kita pun semua tahu kan yang kesan buruk pornografi dari segi psikologi. Jadi saya berharap kamu yang sudah terjebak dengan pornografi ni cepat lagi untuk berubah, benda boleh berubah. Okay, harapan saya lah, saya harap masyarakat dalam negara ni ramai lagi orang yang buat perkongsian tentang bahaya pornografi ni. So biar ramai orang tahu dan tinggalkan benda tu. So nasihat saya kepada orang yang dah terlibat atau ketagih dengan benda ni, pergilah berjumpa orang-orang yang pakar psikologi atau perubatan untuk mengubah diri anda menjadi lebih baik di masa akan datang. InsyaAllah banyak besar harapan tamu-tamu kita pada hari ini untuk melihat kemajuan dari sudut masyarakat kita, kemajuan dari sudut intelektual kita terutamanya. Jadi saya pun mau sedikit lah, saya mau ambil sedikit tentang apa yang dikatakan di Anas tadi tentang kerjasama. Jadi betul, semua agensi perlulah ambil kerjasama. Bahagian Islam perlu ambil kerjasama sekali dengan bahagian psikologi dan juga bahagian kempen-kempen ni lah. Kita tak boleh satu department ya, jadi macam tak ada kerjasama lah. Jadi benda tu mungkin tak boleh bandras 100% lah. Jadi saya harap macam itu juga lah semua masyarakat Malaysia yang terlibat ni, bukan sahaja orang Islam tapi juga untuk yang bukan Muslim lah.
kita mungkin boleh pergi sudut counselling, sudut psikologi. Sebab benda-benda di sini pun dari Islam pun dengan hukum bahaya, dengan hukum dosa lah kan. Jadi daripada untuk orang non-Muslim pun tak bagus lah kesan-kesan dia tu kan. Okay, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana telah menonton podcast ni. Semoga ilmu yang diberikan digunakan dan semoga ilmu yang didapati ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa ikuti kami di semua platform social media dan jumpa lagi untuk podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.